Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, untuk PDPR hari ini, sebelum kita bermula, cikgu nak kamu sediakan buku teks, buku nota dan alat tulis di atas meja ataupun di sekitar kamu. Sediakan sekarang, teacher bagi masa beberapa saat ataupun beberapa minit, pause video ni sekejap. Pergi sediakan bahan-bahan atau barang-barang yang teacher suruh sediakan tadi. Okey? Baik, pada minggu lepas kita telah belajar tajuk hidroponik. Kita belajar tentang jenis-jenis hidroponik dan juga kebaikan ataupun kelebihan hidroponik. Untuk hari ini, cikgu nak kamu buka buku teks kamu, buka buku teks muka surat 46. Okey, kita akan belajar tentang alatan dan bahan menyemai. Cikgu harap semua orang dah bersedia dengan buku teks muka surat 46. Tajuk alatan dan bahan menyemai. Kita akan menggunakan teknik hidroponik takung untuk menjalankan aktiviti penanaman secara hidroponik. Teknik ini menggunakan alat yang mudah dipasang dan ringkas kerana hanya menggunakan bekas takungan untuk menakung larutan nutrien. Jadi sebelum kita menyemai, sebelum kita tanam pokok, kita kena belajar dulu apa bahan yang kita nak gunakan. Okey, sekarang kamu lihat jadual di bawah. Okey, alatan dan fungsinya. Kita tengok sama-sama. Alatan yang pertama, dulang semayan. Fungsi dia adalah untuk meletakkan span atau reja benang yang mengandungi biji benih. Kena ada bekas satu. Nanti kalau kita buat, kamu tak ada bekas ini, kamu boleh guna besin ataupun bekas tupperware yang putih. Clear putih tu, yang tahu makanan tu. Alatan yang kedua ialah gunting dan pisau. Gunting dan pisau digunakan untuk memotong medium seperti span dan reja benang. Semasa kamu menggunakan gunting dan pisau, pastikan ada orang dewasa bersama kamu kerana malang tidak berbau. Di samping itu juga, kamu harus menggunakan pisau yang betul. Jangan guna pisau dapur. Pisau dapur? Apa tu? Pisau dapur tu ialah pisau yang mak kamu guna kat dapur memasak tu. Kenapa tak boleh guna? Cikgu kan pisau juga, boleh potong juga. Kenapa tak boleh guna? Sebab pisau di dapur tu mata dia panjang. Kalau kamu guna cutter seperti dalam gambar ni, kamu boleh laraskan mata pisau tu panjang mana yang kamu nak. Jadi, kemalangan ataupun kecuaian sukar untuk berlaku. Jadi, pilihan yang lebih selamat, gunakan gunting. Okey, cikgu galakkan kamu gunakan gunting. Okey, alatan yang ketiga ialah raga tanaman. Raga tanaman ni digunakan untuk meletakkan medium dan anak benih. Nanti kita akan belajar apa kegunaan raga tanaman ni. Okey? Okey, sekarang kita tengok jadual yang belah kanan tu pula. Jadual mengenai bahan dan fungsi. Bahan yang pertama ialah span atau reja benang. Fungsinya adalah sebagai medium penyemaian. Maksudnya nanti kita akan gunakan span tu untuk letak biji benih di dalam tu. Nanti kita akan buat sama-sama. Nanti tu maybe next week lah. Bukan nanti tu, nanti sekarang. Okay? Ke sekarang? Okay, seterusnya biji benih. Okay, biji benih ni wajib lah. Kamu nak tanam pokok tapi tak ada biji benih. Mana boleh kan? Okey. Biji benih ni kamu kena pilih biji benih yang betul, yang sesuai. Jangan pula kamu makan durian, tanam biji durian. Makan rambutan, nak tanam biji rambutan. Kalau tanam kat tanah, sesuai. Tanam dekat hidroponik, tidak sesuai. Bahan yang terakhir ialah air. Okey, air tu digunakan untuk melembapkan span ataupun reja benang ketika menyemai biji benih. Kalau tak ada air, tak tumbuhlah pokok. Cikgu, boleh ke saya nak letak air kowe ke, kuku ke? Saya nak pokok saya sihat. Saya tak nak pokok saya punya air pahit. Silakan. Jangan letak air TO dalam tu sudah. Dia kena air putih. Okey. Air pahit biasa pun boleh, tak payah nak kowe kuku lah. Okey, jika kamu ada alatan dan bahan yang cikgu cakap tadi, bermakna kamu dah ready untuk buat hidroponik, untuk menyemai pokok menggunakan kaedah ataupun teknik hidroponik ni. Okey, sekarang kita ke buku teks muka surat 47. Mari menyemai biji benih. Biji benih perlu disemai terlebih dahulu untuk menyediakan anak benih sebelum ditanam pada takung hidroponik. Antara contoh biji benih yang boleh disemai adalah seperti yang berikut. Sawi, tomato, kek kuah, ulam raja. Selalunya kalau kat sekolah kita guna sawi atau tomato sebab senang nak tumbuh.
Jap. Biji benih perlu disemai terlebih dahulu? Apa tu? Okey, sebelum kamu pindahkan ataupun sebelum kamu tanam pokok-pokok kamu tu ke takung hidroponik, kamu perlu semai dulu. Maksudnya, perlu keluarkan daun dan akar daripada biji benih tu sebelum kamu pindahkan ke takung hidroponik. Kita akan buat sama-sama ni. Okey, jangan risau, jangan takut. Okey? Okey, sekarang buka buku teks muka surat 48. Kita akan belajar cara menyemai biji benih. Kita akan belajar dua cara. Yang pertama menggunakan span dan yang kedua menggunakan reja benang. Okey. Yang paling mudah nak cari ialah span. Kamu boleh potong span basuh pinggan tu. Potong yang keras tu, ambil yang nipis saja, yang lembut saja, dan juga menggunakan reja benang seperti dalam gambar dalam buku teks tu. Bukan reja benang yang mak kamu guna untuk menjahit. Nanti ada pula yang ambil benang mak kamu guna untuk menjahit tu, leraikan. Mak marah, tak, cikgu suruh, cikgu cakap nak kena buat hidroponik guna reja benang. Tak. Okey. Kamu kena gunakan apa yang lebih mudah dan apa yang ada. Tanya ibu bapa dahulu sebelum buat sesuatu perkara. Okey, tengok buku teks. Okey, cara menyemai biji benih menggunakan span. Okey, yang pertama, sediakan span untuk dijadikan medium penyemaian. Yang kedua, ukur, tanda dan potong span mengikut saiz yang dikehendaki. Kamu kena kenal pasti saiz takung kamu, besar ke kecil. Kalau takung kamu kecil, pastikan kamu potong span kamu tu kecil-kecil lah. Kecil-kecil, jangan kecil sangat. Lepas bekas takung kamu. Okey, supaya dia tak sempit sangat, dia ada ruang. Tengok dalam gambar tu, seperti yang dalam gambar tu. Okey, nombor 3. Belah pada bahagian tengah span untuk dijadikan tapak semaian. Proses ini tolong buat dengan berhati-hati kerana semasa proses inilah ramai yang terpotong jadi. Paling selamat gunakan gunting. Gunting pun satu hal juga. Cikgu nak ingatkan sekali lagi. Gunakan gunting yang sesuai. Jangan guna gunting jahit baju emak kamu. Itu tak sesuai. Apa yang sesuai? Gunting kertas kamu ataupun gunting dapur. Pilih yang mana kamu nak guna. Yang sesuai. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Okey, yang keempat, susun span dalam dulang semaian dan rendam span sehingga basah. Rendam bagi basah dulu. Kamu ramai-ramai sikit bagi air tu resap. Macam tu. Okey, yang kelima, masukkan 2 hingga 4 biji benih ke dalam span. Biji benih lidi. Tengok gambar tu. Boleh ke saya nak masukkan 10? Sebab saya nak pokok saya tu rimbun. Boleh ke tak boleh? Jawapannya, cikgu tak galakkan kerana akan berlaku persaingan. Seperti yang cikgu terangkan minggu lepas tentang kek tu. Okey, kamu ada sebiji kek. Bayangkan kamu nak kena kongsi kek tu dengan keluarga kamu. Situasi pertama. Situasi kedua, kamu nak kena share kek tu dengan rakan sekelas kamu. Keluarga kamu ada, let's say 7 orang. Kelas kamu ada 40 orang. Antara situasi 1 dengan situasi 2 tu, yang mana kan kamu akan dapat kek yang jumlah lebih banyak? Yang satu kan, pasal kamu share dengan 7 orang saja kan. Sama dengan kes anak pokok ni. Okey, sekarang ni biji benih itu bersaing untuk mendapatkan air dan juga ruang. Jadi, kalau kamu letak banyak sangat, dia banyak-banyak nak tumbuh, tak ada ruang nak tumbuh pasal dah banyak sangat batang kat situ. Okey, boleh faham ya? Jadi, cikgu tak galakkan. Tapi kalau kamu tanya boleh tak boleh? Boleh lah. Pasal kamu punya projek, bukan teacher punya. Kalau tak keluar, tak keluarlah. Faham? Faham tak? Okey, yang terakhir nombor 6, biji benih yang telah bercambas selepas beberapa hari. Kamu tengok gambar tu, orang ni letak 4 biji benih tapi yang keluar daun tu hanya 1 dan 2 sahaja. Sebab ada biji benih yang tak tumbuh. Dia memang macam tu. So basically, tentang biji benih ni, jangan letak terlalu sikit, jangan letak terlalu banyak. Terlalu sikit, takut banyak yang tak jadi, dia tak tumbuh langsung. Terlalu banyak, pun tak elok. Okey,
Cuba ingat benda tu. Okey, seterusnya muka surat 49, cara menyemai biji benih menggunakan reja benang pula. Okey, yang pertama, potong reja benang dengan gunting. Okey, yang kedua, tuangkan air untuk membasahkan reja benang. Okey, sama je dengan span tadi. Cuma yang ketiga, masukkan reja benang yang telah dibasahkan ke dalam raga tanaman. Kenapa nak letakkan dalam raga tanaman? Kenapa tak letak macam tadi tu dalam takung saja? Kenapa cikgu? Sebab there is a huge probability benang tu akan terlerai. Bila dia terlerai, biji benih tu akan jatuh. Jadi dia kena letak dalam bekas untuk contain dia supaya tak terlerai. Okey, yang keempat, letakkan 2 hingga 4 biji benih pada reja benang macam tadi. Kemudian nombor 5, letakkan raga tanaman ke dalam takung. Okay, yang terakhir, tuangkan sedikit air ke dalam takung. Okey, sekarang kamu dah belajar 2 medium untuk menyemai biji benih, span dan juga reja benang. Okey, sekarang kamu dah tahu macam nak buat, kamu dah boleh buat sendiri. Cuma kita perlu belajar lagi lebih supaya kita bersedia untuk next step. Okey. Okey. Sekarang buka buku teks muka surat 50. Kita habiskan tajuk terakhir untuk hari ini. Mari sediakan alatan penanaman. Setelah biji benih bercambah menjadi anak benih, kita perlu mengubahnya ke dalam takung tanaman. Oleh itu, kita perlu menyediakan alatan untuk menanam biji benih. Ada 3 benda. Yang pertama, takung. Takung digunakan untuk menakung larutan nutrien. Yang kedua, penutup takung. Penutup takung mempunyai beberapa lubang yang berfungsi untuk memegang raga tanaman. Okay, yang ketiga, raga tanaman. Raga tanaman digunakan untuk meletakkan anak benih. Okey. Alright. Tengok yang budak lelaki dalam buku tu, dia cakap, alatan yang telah digunakan hendaklah dibersihkan dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan. Elakkan menggunakan bahan pencuci. Kenapa tak boleh guna bahan pencuci? Sebab takut nanti kotak tu kamu bilas tak bersih akan tercemar. Kenapa? Okey, sebab bila kamu cuci menggunakan bahan pencuci, bila kamu bilas tak berapa bersih, next time kamu nak guna untuk letak larutan nutrien tu akan bercampur dengan bahan pencuci, menyebabkan pokok-pokok kamu tak hidup dengan baik ataupun terus rosak. Okey? Baik, kita dah sampai ke penghujung PTPR kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Sebab apa yang cikgu ajar hari ini akan kamu gunakan, akan kamu aplikasikan pada minggu hadapan. Okey, sebab minggu hadapan kita akan buat penyemaian biji benih menggunakan 2 kaedah yang cikgu cakap tadi tu. Jadi minggu depan kamu sediakan bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang telah dipelajari tadi untuk kita buat penyemaian biji benih. Cikgu akan gunakan medium span. Kamu boleh gunakan antara 2 tu. Okey, kenapa? Sebab kadang-kadang ada orang tak ada span, ada reja benang. Ada orang ada span tapi tak ada reja benang. Mana-mana yang memudahkan. Minggu depan untuk buat aktiviti penyemaian biji benih, cikgu bercadang untuk membuat sesi PDPR menggunakan platform Google Meet. Link Google Meet tu akan cikgu bagi kemudian. Okey, cikgu akan masukkan dalam grup untuk kamu masuk. Cikgu nak kamu prepare bahan-bahan dan peralatan-peralatan tadi semasa kelas tersebut. Kita akan buat bersama-sama dan kamu boleh bertanya soalan pada cikgu semasa sesi PDPR tersebut. Baiklah, tugasan untuk hari ini. Okey, kamu dah belajar mengenai alatan dan bahan dan cara menyemai biji benih menggunakan 2 kaedah.
Okey, lepas ni tekan dekat description box, ada link, kamu tekan link tersebut untuk jawab soalan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Untuk pengetahuan kamu, cikgu ambil kehadiran kelas cikgu menggunakan data siapa yang menjawab soalan di link-link yang cikgu bagi sebelum ni. Cikgu saya dah jawab lah. Saya dah tengok lah dekat YouTube yang cikgu buat tu. Saya dah tengok lah. Kenapa saya dikira tidak hadir? Kerana kamu tidak menjawab soalan latihan yang cikgu berikan. Baik, sebagai bukti kamu menonton video cikgu hari ni, cikgu nak kamu tuliskan dekat ruangan komen di bawah apa menu sarapan pagi tadi. Menu kamu, bukan menu cikgu, menu kamu. Okey? Tulis dekat komen kat bawah, cikgu akan baca. Okey? Kalau kamu guna akaun mak ayah kamu, tulis daripada siapa. Contohnya, ayam goreng daripada Desho contohnya. Okey, sekian saja daripada saya yang cantik. Teacher harap kamu semua stay at home, stay safe, sihat, jangan nak merayau, buat kerja rumah, okey? Bantu mak ayah kamu. Jangan main phone aja. Okey? Alright, see you next week. Bye bye. Assalamualaikum.